Kita akan sambung pelajaran kimia tingkatan 5 KSSM, topik yang terakhir bab 5 kimia konsumer dan industri. Okey, untuk topik ini sedikit dry lah, sebab topik ni tiada pengiraan, cuma dia perlukan sedikit ingatan, di mana kita perlu menghafal banyak benda lah untuk dalam topik ni, sebab topik ni adalah aplikasi pelajaran-pelajaran yang telah kita belajar sebelum ini. Okey, so dia adalah aplikasi dalam kehidupan seharian dan industri. So dia terdiri daripada beberapa subtopik, di mana subtopik tersebut semuanya ringkas-ringkas sahaja. Tetapi kita masih lagi perlu beri perhatian sepenuhnya lah, kerana kemungkinan besar dia bukannya bergantung kepada satu subtopik sahaja yang akan keluar dalam SPM nanti. Kemungkinan besar dia akan menghubungkaitkan antara satu subtopik dengan satu subtopik, ataupun dia akan keluar soalan yang berkaitan dalam beberapa subtopik dalam bab ini. Okey, so kita tengok subtopik yang pertama, iaitu tentang minyak dan lemak. Okey, apa itu minyak dan lemak? Minyak dan lemak merupakan ester yang terhasil melalui tindak balas antara asid lemak dan gliserol. Gliserol, nama saintifiknya adalah propan 1,2,3-triol. Okey, so ini adalah aplikasi yang pertama, iaitu aplikasi ester. Sebelum ni kita dah belajar dalam bab sebatian karbon. Ester merupakan sebatian karbon hasil tindak balas asid karboksilik dan alkohol yang menghasilkan satu sebatian kovalen ataupun satu sebatian karbon yang mempunyai bau wangi, bau buah-buahan. Okey, so minyak dan lemak ni pun tergolong dalam kumpulan ester, tetapi dia bukanlah ester buatan, dia adalah ester semula jadi. Okey, so minyak dan lemak adalah ester, iaitu tindak balas asid lemak dengan gliserol. So asid lemak ni adalah asid karboksilik. So asid karboksilik, manakala gliserol adalah alkohol. So sejenis alkohol, dekat nama belakang ni pun ada ol. So kalau kita nak lukis propan 1,2,3-triol ni, propan kita ada 3 karbon. Okey, so kita ada 3 karbon. So, lepas tu dekat karbon 1, karbon 2 dan karbon 3 semuanya ada kumpulan berfungsi hidroksil. So, ada 3 triol pada karbon 1, karbon 2 dan karbon 3. So, kita boleh lukis karbon 1, karbon 2, karbon 3. So, the rest kita kena lengkapkan kovalen dengan meletakkan atom hidrogen. So, ini adalah gliserol ataupun propan 1,2,3-triol, formula strukturnya lah, dan dia boleh lukis macam-macam cara lagi. So kalau kita tengok hasil tindak balas di dalam buku teks ni, gliserol dilukis seperti ini, samalah dengan seperti yang saya lukis tu, cuma dia punya kedudukan OH-nya tu dilukis pada cara yang berbeza, tapi tempat karbon yang sama. So gliserol bertindak balas dengan asid lemak, di mana dia akan membentuk ester. So ini adalah lemak dan akan menghasilkan 3 molekul air. So lemak dan minyak adalah tindak balas yang sama, cuma asid lemaknya mungkin berbeza. Asid lemaknya berbeza mengikut jenis-jenis haiwan ataupun tumbuhan yang menghasilkan lemak tersebut lah. Tetapi elemen gliserol adalah sama untuk setiap lemak dan minyak. Okey, so kita tengok apakah perbezaan minyak dan lemak. Okey, so aspek yang pertama adalah sumber. Sumber minyak datang daripada tumbuhan, sumber lemak datang daripada haiwan. Okey, so minyak contohnya minyak masak lah, minyak kelapa sawit. So dia datang daripada tumbuhan. Minyak kelapa, minyak nyok lah kalau orang Kedah cakap kan. So minyak kelapa pun tumbuhan. Minyak jagung pun tumbuhan, minyak zaitun pun tumbuhan. So minyak semuanya datang daripada tumbuhan. Okey, lemak of course haiwan lah. Contohnya lemak pada lembu, lemak pada badan kita pun, manusia pun ada lemak.
lemak pada ayam dan sebagainya. So banyak lemak lah. Lemak datang daripada haiwan. Okey, sifat fizik pada suhu bilik. Minyak kita tahu pada suhu dalam keadaan bilik, dia bentuknya cecair lah, dalam keadaan cecair. Manakala lemak dalam keadaan perpecahan. Okey, takat lebur, minyak rendah, lemak tinggi. Rendah kerana dia telah pun menjadi cecair lah. Maksudnya pada suhu yang rendah dia boleh bertukar menjadi cecair. Manakala lemak masih lagi dalam bentuk perpecahan, maka dia memerlukan takat lebur yang lebih tinggi untuk menjadi cecair. Okay, kandungan asid lemak dalam minyak, peratus asid lemak tak tepu yang tinggi. Tak tepu, again kita belajar dah dalam sebatian karbon, bermaksud dia mempunyai ikatan ganda 2, okey, ataupun ikatan ganda 3. Okey, salah satulah. Manakala dalam lemak, peratus asid lemak tepu yang tinggi. Tepu bermaksud ikatan tunggal sahaja. Okey, contoh dekat sini dia bagi minyak sawit, manakala lemak adalah mentega. Mentega datang daripada susu. Susu lembu lah, ataupun lemak. Susu, lemak susu tu. Okey. So kita tengok pula perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, lemak tepu ialah lemak yang mengandungi asid lemak tepu. Manakala lemak tak tepu mengandungi asid lemak tak tepu. Contoh asid lemak tepu ialah asid palmitik. Okey, asid palmitik ni asid kelapa sawit lah, datang daripada sumber kelapa sawit. So nama dia palmitik. Asid laurik dan asid stearik. Manakala contoh asid lemak tak tepu ialah asid olik, asid linolik dan asid linolenik. So perlu kau nak hafal semua-semua ni? Tak perlulah, just tahu sahajalah dia ni asid lemak tepu, yang tu asid lemak tak tepu. Sebab ada banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang lain. Okey, so kalau perkataan tepu maksudnya dia mempunyai ikatan tunggal sahaja. Manakala kalau dia tak tepu, dia mempunyai ikatan ganda 2 ataupun ganda 3. So kehadiran ikatan ganda 2 menyebabkan lemak tak tepu mempunyai takat lebur yang rendah dan wujud dalam keadaan cecair. Okey, so kalau dia mempunyai ikatan ganda 2, maka takat leburnya rendah dan dia hadir dalam keadaan cecair. Kalau dia mempunyai ikatan tunggal sahaja, maka nama dia adalah tepu, asid lemak tepu. So kalau kita tengok dekat sini, COOH, yang ni adalah kumpulan berfungsi karboksil. Okey, so karboksil adalah untuk kumpulan berfungsi asid karboksilik. So samalah dekat sini pun asid karboksilik, tetapi dia ada tambahan ikatan ganda 2. Penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okay, minyak mengandungi peratusan lemak tak tepu yang tinggi. Oleh itu, lemak tak tepu dapat ditukar kepada lemak tepu melalui tindak balas penghidrogenan. Sama seperti sebatian karbon, di mana etena adalah alkena, dia adalah sebatian hidrokarbon tak tepu. Kita boleh tukar menjadi etana. Etana iaitu semuanya ikatan tunggal siri homolog alkana melalui proses penghidrogenan dengan kehadiran mankin platinum. Okey, so bersamalah proses yang sama juga kita boleh lakukan untuk lemak tak tepu, yang dimana kita akan menukarkan ikatan ganda 2 digantikan dengan hidrogen dan dia akan menjadi semuanya sekali ikatan tunggal. Okey, so penambahan atom-atom hidrogen pada rantai karbon menyebabkan jisim molekul bertambah dan seterusnya menyebabkan takat lebur serta takat didih meningkat. Keadaan ini menerangkan kewujudan margarin sebagai pepejal pada suhu bilik walaupun dihasilkan daripada minyak. Okey, tadi kita sebut mentega. Mentega datang daripada lemak haiwan, iaitu susu lembu lah. So mentega adalah lemak
lemak lah, sejenis lemak. Manakala margarin adalah sejenis minyak tetapi dalam keadaan pepejal. Kenapa? Sebab dah melalui proses penghidrogenan di mana dia telah meningkatkan jisim molekul, seterusnya meningkatkan takat lebur. Maka keadaan jirimnya adalah dalam keadaan pepejal. So margarin adalah datang daripada tumbuhan, mentega datang daripada haiwan. Walaupun kedua-duanya digunakan dalam untuk memasak ataupun membuat kek ataupun roti kan, menggunakan margarin dan mentega, tetapi hasil ataupun sumbernya datang daripada sumber yang berbeza. Okey, so kalau kita tengok gambar rajah ni, lemak tak tepu iaitu yang mengandungi ikatan ganda 2. Bila kita tambah hidrogen dengan kehadiran makin nikel, dia akan menjadi ikatan tunggal sahaja. So dia telah bertukar menjadi lemak tepu. Tengok pula penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan. Apakah minyak dan lemak diperlukan dalam kehidupan? Ya. So, lemak ataupun minyak digunakan sebagai bahan api bio. Minyak dan lemak digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti biodiesel, untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Sumber nutrisi, minyak dan lemak membekalkan tenaga. Di samping membantu tubuh badan menyerap vitamin-vitamin penting seperti vitamin A, D. So, kita tahu vitamin A, D ni adalah vitamin yang larut dalam lemak. Larut lemak. Okey, so dia memerlukan lemak lah untuk larut. Dia tak sama seperti vitamin B-C, iaitu vitamin yang larut air. Larut air. So kita boleh just telan sahajalah vitamin ini tanpa kita ambil lemak. Tapi badan kita perlukan lemak kerana untuk menyerap vitamin-vitamin yang penting juga, iaitu vitamin A, D. Okey, sabun dan bahan penjagaan diri. Minyak dan lemak merupakan antara bahan utama dalam penghasilan sabun. Okey, sabun ni kita akan belajar dengan lebih mendalam untuk satu topik yang seterusnya lah. Okey, tetapi kita tahu sabun datang daripada minyak atau lemak. Bahan penjagaan diri seperti pelembap kulit turut menggunakan minyak dalam penghasilannya. So, pelembap maksudnya dia nak mengekalkan kelembapan. Bila nak mengekalkan kelembapan, dia perlu memerangkapkan air. Bila nak memerangkapkan air, minyak lah. Minyak adalah ejen yang paling penting untuk mengelakkan penyejatan air. So, kalau kita letak air, lepas tu minyak, maka minyak akan timbul di atas air kerana minyak dia punya ketupatannya lebih rendah. So, bila dia duduk di atas lapisan air, air tidak boleh tersejat. Maka air terperangkaplah di bawah lapisan minyak. Okey, makanan haiwan. Minyak dan lemak juga digunakan untuk penghasilan makanan ternakan untuk melengkapkan keperluan nutrisi. Okey. So, untuk haiwan juga memerlukan lemak jugalah. Untuk mereka untuk mereka membekalkan tenaga dan memerangkap haba badan. Okey, so kita tengok uji diri. Apakah yang dimaksudkan dengan lemak tepu? Lemak tepu ialah lemak yang dihasilkan ataupun terdiri daripada asid lemak tak tepu. Okey, so nyatakan siri homolog yang tergandung dalam lemak tepu, ia adalah ester. Banding dan bezakan antara minyak dan lemak. Okey, minyak datang daripada dan minyak datang daripada tumbuhan. Manakala lemak datang daripada haiwan, itu sumbernya lah. Minyak cecair pada suhu bilik, manakala lemak pepejal pada suhu bilik. Minyak peratusan lemak tepu. Lemak tak tepu tinggi. Manakala pepejal peratusan lemak tepu tinggi. Okey, so poin yang ketiga, minyak takat leburnya yang rendah.
manakala lemak takat lebur tinggi. Araikan kegunaan minyak dan lemak. Okey, so kalau kita tengok balik, yang inilah jawapannya. Bahan api bayur, sumber nutrisi, sabun dan bahan penjagaan diri makanan haiwan.